Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, selamat hari maklumat ucapkan kepada semua. Memandangkan hari ini kelas kita adalah sebagai kelas offline, jadi maklumat akan terangkan sedikitlah tentang tugas saya buat pada hari ini. Okay, insyaAllah untuk hari ini, maklumat akan bercakap tentang tanda-tanda wakaf. Okey, baiklah. Tanda-tanda wakaf. Apa itu tanda-tanda wakaf? Okey, yang pertama kita kena tahu apa itu tanda-tanda wakaf. Okey, tanda wakaf bermaksud simbol untuk berhenti. Wakaf pula bermaksud memberhentikan bacaan pada akhir ayat atau pada pertengahan ayat. Ayat apa ni? Ini ketika kita mengaji atau membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi nanti kita akan jumpalah beberapa tanda wakaf, iaitu tanda untuk berhenti. Dan kita akan lihat tanda-tanda tersebut boleh berhenti atau tidak. Okey, maklumat pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, dekat sini ada, kalau perasan ada 7 tanda-tanda wakaf. Yang pertama, kalau awak nampak dekat sini, ada tanda wakaf huruf mim. Dekat sini dia kata wajib berhenti. Jadi kita akan tengok slide seterusnya. Kemudian ada tanda qaf, lam, ya tanpa titik. Seeloknya berhenti. Dibenarkan meneruskan bacaan. Okey, nanti maklumat akan ulas lebih lanjut. Okey, seterusnya tanda wakaf yang ketiga, kita akan jumpa huruf jim, tunggal huruf jim. Jim ada titik kan? Okey, jadi kalau jumpa tanda jim ni maksudnya apa? Tempat ni boleh berhenti ataupun nak teruskan bacaan pun boleh. Okey, kemudian nanti awak akan jumpa sod lam ya. Okey, jadi apa maksud sod lam ya ni? Okey, secara pendeknya dekat sini dia kata seeloknya meneruskan bacaan, dibenarkan berhenti. Okey. Dan seterusnya yang kelima, tanda wakaf yang seterusnya adalah tanda lam alif. Lam alif ni kalau dalam bahasa Arab maksudnya la. La ni maksudnya tidak ataupun jangan. Jadi dekat sini maksudnya jangan berhenti. Dilarang. Dilarang maknanya tak boleh buat lah. Dilarang berhenti. Okey, tanda yang seterusnya adalah tanda huruf sin kecil. Okey, sin ni tanda apa? Dia kata boleh berhenti sekejap tanpa mengambil nafas. Okey, sin ni tanda saktah lah. Okay. Dan yang terakhirnya kita akan jumpa nanti tanda wakaf adalah 2 titik ni. Macam titik huruf sa kan, tapi dia tak ada rumah. Ada 2 ataupun double titik sa. Jadi dekat sini dia kata berhenti pada salah satu titik sahaja. Maklumat akan jelaskan pada slide yang seterusnya. Okey. Okay, baiklah. Yang pertama kita pergi kepada huruf mim. Huruf mim. Apa maksud mim? Okey, nanti dalam Al-Quran, contoh kalau kita baca ataupun pada muka surat 29 dalam buku kerja awak tu, awak akan nampak dekat kotak yang mula-mula sekali, fala yahzunka qawluhum, dekat situ ada tanda huruf mim. Mim ni maksud dia lazim, daripada perkataan lazim, waqaf lazim, lam alif, zaimim, dia ambil huruf mim belakang tu. Okey, jadi kalau jumpa tanda ni, maksudnya kita boleh berhenti. Contohnya dalam muka surat 29, fala yahzunka qawluhum. Okey, boleh berhenti di situ. Kemudian sambung inna. Okey, ayat yang seterusnya lah. Maknanya boleh berhenti atau tidak? Boleh. Okey, yang seterusnya huruf tanda yang seterusnya adalah tanda qaf lam ya. Apa itu qaf lam ya? Maksud dia al-waqfu aula. Maksudnya qaf ni maksudnya waqaf. Waqaf lebih aula, lebih baik. Aula ni maksudnya lebih baik. Okay, jadi kalau jumpa tanda ni dalam ayat Al-Quran, kita jumpa kan, waktu tengah-tengah baca ayat ni sekali jumpa tanda ni. Ni maksudnya boleh berhenti. Maknanya berhenti lebih baik. Okay, seterusnya kita pergi kepada tanda waqaf seterusnya, iaitu 3 titik bertindih. Okay, titik ni kita panggil sebagai waqaf mu'anaqah. Mu'anaqah ni maksudnya boleh berhenti di salah satu tanda tersebut namun tidak boleh berhenti di keduanya.
Okey, contoh dalam muka surat 29 kotak yang kedua. Ayat tersebut zalikal kitabu la raiba fi. Okey, dekat raiba tu atas tu ada titik yang pertama, 3 titik yang pertama. Kemudian dekat perkataan fi ada titik yang kedua. Jadi kita boleh pilih lah nak berhenti dekat mana. Okey, seterusnya pada tanda waqaf huruf jim. Okey, tanda huruf jim ni kita panggil sebagai waqaf jaiz. Jaiz ini maksudnya harus. Okey, harus. Jadi nak berhenti boleh, nak sambung boleh. Okey, contohnya lah pada kotak yang keempat. Okey, contoh ayat dia dalam buku kerja awak ayyamam ma'dudat. Okey, nak berhenti dekat situ boleh, tak nak berhenti pun boleh. Kalau tak nak berhenti kita sambunglah bacaan. Ayyamam ma'dudatin fama. Okey, dan ayat yang seterusnya lah. Maksudnya nak berhenti boleh, tak nak berhenti pun tak apa. Sebab dia bagi pilihan lah untuk waqaf jaiz. Okey. Seterusnya, tanda waqaf yang seterusnya adalah sod lam ya. Okey, sod lam ya ni apa nama tanda waqaf ni? Okey, tanda waqaf sod lam ya ni kita panggil sebagai al-waslu aula. Sod ni maksudnya wasal. Wasal ni maksud dia sambung. Aula ni maksud dia lebih baik. Jadi kalau jumpa tanda macam ini, sebaiknya kita jangan berhentilah dekat perkataan ataupun kalimah tersebut. Kita sambungkan. Okey, contoh dalam buku kerja awak pada muka surat yang sama iaitu muka surat 29 Contohnya pada kotak yang kelima. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum. Okey, sebaiknya baca terus sambung Jangan berhenti pada perkataan qalilan minhum. Okey, jadi lebih baik kita sambung. Okey. Seterusnya iaitu tanda waqaf yang seterusnya adalah lam alif. Okey, lam alif ini nama dia adalah adamul waqaf. Adamul ni maksudnya adam, tiada. Waqaf. Waqaf ni maksudnya berhenti. Tak ada tempat berhenti. Jadi maksud dia dekat ayat atau kalimah yang ada tanda lam alif ni maksudnya boleh berhenti atau tidak? Tidak. Tak boleh berhenti. Okey, contoh dalam buku kerja awak pada muka surat 29 iaitu pada kotak yang terakhir yuharrifunal kalima an mawadi'ih. Okey, jangan berhenti dekat situ. Lam alif ada dekat situ kan. Bila kita berhenti dekat mawadi'ih ni dikhawatiri membawa maksud yang salah ataupun tak tepatlah bacaan untuk berhenti di situ. Jadi macam mana kita nak baca? Yuharrifunal kalima an mawadi'ihi wa nasu hazzam mimma zukkiru. Habiskan bacaan, sambung bacaan. Maknanya bila jumpa lam alif jangan berhenti dekat situ. Okey, yang seterusnya tanda waqaf. Okey, yang huruf ain ni jarang-jaranglah kita jumpa. Okey, yang ini maklumat tak sentuh lah huruf ain. Okey, maklumat pergi balik kepada slide yang tadi. Okay, ada beberapa tanda waqaf yang tak ada dalam penjelasan tadi. Okey, akan tengok balik. Okey, mim tadi maklumat kata boleh ataupun berhenti lebih baik kan, waqaf lazim. Qaf lam ya maknanya waqaf lebih aula, berhenti lebih baik. Jim boleh berhenti, boleh sambung. Sad lam ya al-waslu aula iaitu sambung bacaan lebih baik. Maknanya kalau jumpa sad lam ya ni jangan berhenti, sambungkan bacaan lebih baik. Okay, seterusnya tadi lam alif kan. Lam alif tadi kita kata adamul waqaf. Adam maksudnya tiada. Waqaf maksudnya tempat berhenti. Maknanya tiada tempat berhenti. Jadi lam alif ni la ni bermaksud jangan, larangan, jangan berhenti. Okey. Seterusnya titik 3 ni kan. Okey, titik 3 ni pilihan kan. Tadi maklumat dah sebut dah.
Kalau contoh kita berhenti pada titik 3 yang pertama, pada perkataan pertama, jangan pula perkataan kedua pun kita berhenti juga. Jadi kalau dah berhenti pada perkataan pertama, teruskan ayat sampai habis. Jadi kalau kata contoh, tak nak berhenti pada perkataan yang pertama, titik 3 pertama, berhenti pada titik 3 yang kedua. Kemudian terus sambung ayat. Okey, yang terakhir iaitu huruf sin. Apakah yang dimaksudkan dengan huruf sin? Sin ni berasal daripada perkataan saktah. Okey, sin, kaf, ta, ha. Okey, saktah ni maksudnya kita berhenti sekejap je. Sebab jumpa tanda huruf sin kan, saktah. Kita berhenti sekejap tapi jangan ambil nafas paru. Berhenti sekejap dalam 5 saat. Okey, berhenti. Okey, kemudian sambungkan ayat. Okey, jadi kalau untuk saktah ni surat 29 tu tak ada pula contoh kan. Okey, tak apa. Okey, jadi yang terakhirnya daripada Mu'allimah, Mu'allimah tinggalkan awak dengan kerja, iaitu pada buku kerja pada halaman 29. Okey, buku surat 29, buku aktiviti, buku TAQ, iaitu pada muka surat 29. Okey, apa tugasan awak? Dia kata padankan. Okey, di sebelah kanan awak dalam bulatan itu adalah tanda-tanda waqaf. Ada huruf mim, ada qaf lam ya, ada titik 3, ada sad lam ya, ada lam alif, ada jim. Jadi apa yang awak perlu buat? Dekat sebelah bulatan tu dia ada kotak-kotak kan, ada ayat. Dan dalam setiap ayat tu dia ada tanda waqaf. Jadi awak kena padankan. Maknanya padankan bulatan dengan ayat yang mengandungi tanda waqaf tersebut. Okey, jadi maknanya guna pembaris lah. Contoh huruf mim kan. Okey, mana huruf mim tu? Mim tu waqaf lazim. Dia duduk dekat ayat yang mana? Okey, kemudian gariskan ke kotak ayat ni. Itu sahaja. Buat sampai bawah buku surat 29, siapkan. Dah siap, ambil gambar, hantar pada Mu'allimah. Okey, jika ada sebarang masalah, awak boleh personal WhatsApp pada Mu'allimah. Itu sahaja untuk tugasan pada hari ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.